Ustaz akan tengok soalan-soalan tu daripada sumber mana-mana je lah. Je bercambah je lah, mana-mana je Ustaz akan ambil ya. Okey. Dah saya okay. dah close dah. Okey, dah keluar Alhamdulillah. Dah, kan? So, kalau macam tu nanti 45 minit tu Ustaz ambil masa untuk jawab soalan je lah. Sampai 15 minit habis, tutup, settle. Okey Ustaz, thank you. Okay Ustaz, good. Alah, bestnya kalau dapat buat bicara. Aduh, rugi. Okey. Okey Ustaz, ready to live. Apa-apa saya serahkan pada Ruzaini. Ruzaini is yours. Okey. Stop video Miro Okey. Okay. Ustaz pun dalam kamera cantik. Okay, Ustaz cue daripada saya. 3, 1, ready to live. Ustaz ambil masa dalam 2 nafas macam tu. Ustaz start. Boleh start? Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita jalan montaj 30 saat. Sepuluh saat. Okay, ready to live. 3, 2, 1, live. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Surah At-Taubah ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Yang dihormati sahabat-sahabat yang sentiasa menunggu masa-masa yang begini, pegawai pusat zakat wilayah, dan juga yang dihormati seluruh para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kerana pada tengah hari yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bermuhasabah sedikit tentang perkara-perkara yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ini sebagai seorang mukmin. Dalam hidup kita ni, apabila kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang mukmin ini, maka kita janganlah kita biarkan menjadi mukmin ini menjadi mukmin yang kosong dan tidak mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Jadilah mukmin yang sentiasa bermanfaat, sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia orang yang hidup membawa manfaat pada manusia yang lain. Dalam hidup kita ini, kitanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada diri kita kurniaan-kurniaan yang banyak, rezeki-rezeki yang banyak dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita, di antara perkara yang Allah kurniakan pada kita ini, alim ulama sebut ada 2-3 perkara yang besar yang perlu kita hadami nikmat-nikmat ini dengan cara kitanya mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya nikmat nyawa yang Allah bagi pada kita, nikmat di mana Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan pada kita yang disebut dengan nyawa-nyawa yang nyawa kita ini nyawa yang mentaati, diajar supaya mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Ni nikmat dipanggil dalam hidup kita. Yang kedua, Allah kurniakan nikmat badan. Badan dalam hidup kita ni nikmat pada setiap di kalangan kita. Jasad kita ini, di mana jasad kita disihatkan oleh Allah. Lalu setiap nikmat itu mesti dikembalikan balik kepada Allah. Segala benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, nikmat nyawa, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berzikir, dengan kita Allah kurniakan pada kita nyawa. Kemudian nikmat badan, Allah suruh kita solat, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tutup aurat. Kemudian nikmat yang ketiga yang Allah kurniakan pada kita yang besar dalam hidup kita, nikmat harta. Nikmat harta ni merupakan nikmat yang Allah kurniakan dalam hidup seseorang. Allah jadikan nikmat harta ni, bila kita Allah bagi pada kita harta, lalu di antara perkara yang kita diajar supaya kitanya menggunakan nikmat harta ini ialah kitanya keluarkan zakat. Keluarkan zakat ni maknanya di antara nikmat harta yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni manfaatkan dengan nikmat harta kita ini yang Allah bagi pada diri kita. Para hadirin sekalian, ramai di kalangan kita ni dia tak rasa bahawa ini merupakan satu nikmat. Yang nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita ni, sehingga kan kita menjadi lupa daratan dalam hidup kita. Orang kita bila dia diberi yang disebut dengan jasad dia yang elok, tubuh badan dia sihat dan sebagainya, dia pergi buat maksiat. Maksiat dia apa dia? Dia berzina, dia minum arak, dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang nikmat nyawa yang Allah bagi pada kita, nikmat kita boleh bernafas, yang Allah kurnia pada kita ni, ramai di kalangan kita dia tak manfaatkan nikmat nyawa ini. Dia gunakan untuk apa dia? Dia buat maksiat pada Allah. Dia pergi mengumpat. Dia pergi dalam keadaan yang dia mendengar perkara-perkara yang lara. Dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dalam hidup kita sebagai seorang mukmin, ada juga orang kita bila dia dapat nikmat harta benda dalam diri dia, dia pergi buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni maksudnya apa dia? Dia buat perkara-perkara yang disebut dengan harta dia, dia pergi berjudi. Dia buat benda yang dilarang oleh Allah, ataupun dia simpan harta dia. Dia simpan sebanyak mungkin harta dia pada tubuh badan dia. Yang menyebabkan di waktu ini dia telah kufur terhadap nikmat tadi. Islam dia tunjuk jalan. Kamu dalam hidup kamu, bila kamu diberi nikmat-nikmat ini dalam hidup kamu, kamu jangan sia-siakan nikmat ini. Dengan begitu saja jangan. Tetapi kamu diajar supaya manfaatkan nikmat ini. Manfaat untuk apa? Manfaat untuk akhirat Allah. Dalam hidup kita, Allah jadikan jasad kita ini bukan untuk kita nak manfaat untuk dunia saja, tidak. Kerana jasad-jasad yang Allah bagi pada kita ni hanyalah bersifat sementara. Bila kita masuk dalam kubur, waktu mana kita masuk dalam kubur, hancur lebur jasad kita. Nyawa kita demikian juga. Waktu mana kita hidup atas dunia ni, kita memerlukan yang disebutkan dengan udara, oksigen. Bila kita masuk dalam kubur, kita tak perlu dah oksigen pada diri kita. Bila kita masuk dalam kubur, yang kita perlu ialah zikir-zikir, doa-doa, amalan-amalan soleh kita yang menolong kita untuk nak hidup di dalam kubur ini sendiri. Demikian juga dengan apa dia, harta benda. Harta benda yang Allah bagi pada diri kita ni, kita jangan nampak dia bermanfaat juga pada kita bila kita masuk dalam kubur nanti, kecuali bagi orang yang pandai memanfaatkannya. Ramai mana orang kita harta benda banyak pada diri dia, bila dia mati masuk dalam kubur, maka dalam keadaan dia masuk saja dalam kubur, dia tertinggal harta-harta dia di dunia, yang menyebabkan dia penuh dengan penyesalan. Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim bagaimana menyesalnya manusia bila dekat nak meninggal dunia. Di antara penyesalan utama dalam hidup mereka tersebut ialah penyesalan terhadap harta benda yang tak sempat digunakan untuk di jalan Allah. Di waktu mana dekat nak meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran Karim, waktu mana dekat nak meninggal dunia, orang yang dekat nak meninggal dunia ni, mulut dia akan sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau boleh tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi. Jangan bagi mati lagi ya Allah, sekejap je. Fa as-saddaqa, aku nak bersedekah di jalan Allah. Aku nak berzakat di jalan Allah. Aku nak keluarkan zakat-zakat aku. Nak belanjakan harta benda aku ni di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Baru nak jadi hamba Allah yang saleh. Saya sebut
daripada 3 sumber ini, yang nikmat yang Allah bagi pada kita, kekufuran di kalangan kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila kamu dalam keadaan sedemikian rupa baru kamu nak ingat pada Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala arahkan, bagi tahu pada malaikat, bagi tahu pada orang yang dekat nak meninggal dunia, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa seorang bila sampai masa ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang kalau sekiranya ditangguh kematian dalam kehidupan kamu ini. Kamu akan ulang perkara yang sama dalam hidup. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, Allah anugerahkan kita ni bukan sekadar anugerah yang biasa-biasa, tapi Allah anugerahkan pada kita anugerah luar biasa. Selain daripada Allah bagi nikmat-nikmat ini, Allah bagi masa pada kita untuk digandakan pahala kita. Di antara masa bila? Bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan Al-Mubarak ini merupakan masa yang Allah gandakan lagi pahala untuk diri kita. Allah jadikan amalan kita dalam bulan ini bukan amalan-amalan yang biasa-biasa pada kita, tapi Allah jadikan amalan ini digandakan dalam kehidupan kita ni. Allah tambahkan lagi pahala yang banyak, sehingga kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila Allah Subhanahu wa taala ditanya, Allah Subhanahu wa taala cerita pada kita tentang amalan-amalan begini, lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa ni untuk aku dan aku akan balas sendiri. Balasan banyak mana aku nak bagi pahala-pahala bagi orang yang puasa untuk aku. Tuan-tuan, bagaimana kita nak berganda pahala pada diri kita ni dalam bulan Ramadan sebegini? Nak suruh gandakan lagi pahala-pahala kita. Selain daripada kita baca Al-Quran Karim, selain daripada kita puasa siang hari, selain daripada kita malam-malam kita solat bertarawih dan bangun tahajud malam. Antara benda yang orang kita terlupa ialah yang disebut dengan berzakat. Orang kita ni ramai di kalangan kita berzakat dan juga bersedekah. Ni di antara amalan yang patut kita lakukan dalam hidup kita. Dua benda ni, sama ada kita berzakat ataupun bersedekah. Untuk kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak pilih dalam bulan Ramadan ni merupakan masa untuk kita mengandalkan amalan kita melalui zakat dan juga bersedekah. Kenapa Allah suruh kita buat demikian pada diri kita ni? Jawabnya, para penonton, sahabat-sahabat sekalian, kerana waktu ni lah waktu kita menyucikan dalam diri kita. Ramadan bulan untuk kita nak sucikan. Suci apa dia? Suci dosa. Dosa-dosa ni datang daripada mana? Dalam kehidupan kita, dosa-dosa dalam hidup kita ni daripada sumber-sumber yang banyak yang menyebabkan kita jadi dosa. Selain daripada kita diajar supaya sucikan hati, menyebabkan kita ni banyak dosa hati. Orang kita ni setiap masa, setiap ketika ni ada je dosa hati. Dosa hati ni dosa dendam, dosa prasangka, dosa yang melibatkan hati. Ramai orang kita buat dosa demikian. Kemudian dosa badan, Allah suruh cucikan juga dosa badan yang kita buat. Dosa badan ni apa dia? Kita tangguh-tangguh solat, ataupun orang kita tinggalkan solat. Kemudian dosa badan ni makan benda-benda yang kita entah apa-apa yang masuk dalam mulut kita. Ni Allah bila masuk bulan Ramadan, Allah suruh sucikan juga. Sucikan juga dipanggil anggota badan kita ni. Bagaimana cara? Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai pada maghrib. Kemudian sucikan yang ketiga, sucikan harta. Sucikan harta ni merupakan di antara cara kita je. Bila caranya? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemuncak tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan zakat fitrah. Zakat fitrah, bila zakat fitrah ni sampai kemuncak masa dia sebelum takbir, sebelum sembahyang raya. Sebelum sembahyang raya kita diminta supaya keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah pada diri kita. Bahkan bila kita tertinggal je keluarkan zakat fitrah pada diri kita, kita buat lepas pada sembahyang raya. Waktu mana seorang sahabat dia tertinggal, kalau dia keluarkan zakat fitrah lepas pada sembahyang raya, baru dia teringat dia keluarkan zakat fitrah. Dia perlu keluarkan zakat fitrah. Lalu dia bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku terlupa ya Rasulullah nak keluarkan zakat ini ya Rasulullah, zakat fitrah ini ya Rasulullah, aku nak keluarkan sekarang ya Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, Rasulullah sebut, kalau kamu
kamu keluarkan zakat sekarang ni, kamu nak bayar dengan dunia dan isinya, nescaya tak terbayar dengan nilai zakat fitrah yang kamu patut keluarkan dengan pada waktu mana sebelum raya tadi. Nak sebutnya pada diri kitanya, gambaran pada kita menyucikan harta ni Allah jadikan dalam hidup kitanya bila kemuncaknya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, di antara masa yang paling kitanya diajar supaya cucikan harta kita. Cucikan harta maksudnya bukan kita bersih buang, kita bagi semua harta benda kita, tidak. Tapi yang diminta ialah sebanyak lebih kurang 1/40 daripada harta benda kita. 2.5% saja daripada harta rezeki yang Allah bagi pada dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, rezeki kita ni, kalau nak kira banyaklah, tak terkira banyaknya rezeki-rezeki yang Allah bagi pada diri kita ni. Dalam keadaan yang Allah bagi rezeki-rezeki pada kita ni, lalu dalam keadaan demikian kita diajar supaya kita keluarkan, bersihkan. Cara nak bersihnya apa dia? Islam ajar ada dua cara nak bersihkan dalam soal harta ni. Yang pertama zakat, yang dipanggil wajib. Yang ni hukum dia menjadi wajib dalam hidup kita. Yang kedua yang disebut dengan sedekah. Sedekah yang kita infakkan. Sedekah ataupun wakaf ataupun yang dinamakan dengan apa dia, hibah. Semua ni, yang ni dipanggil yang sunat. Adapun yang disebut yang wajib ni perlu diutamakan. Ada orang tanya pada diri kita, mana yang lebih utama Ustaz di antara nak keluarkan kita nak bersedekah dengan kita nak keluarkan zakat? Kita jawab, keluarkan zakat itu menjadi jauh lebih wajib daripada kita bersedekah. Kadang-kadang orang kita ni dalam hidup dianya sentiasa dalam hidup dia sibuk untuk dia nak jaga sedekah. Dia terlupa yang tanggungjawab dia yang utama, iaitu zakat. Macam orang kita lah, sibuk nak sembahyang sunat duha, sibuk nak bangun tahajud malam, sembahyang fardu pun dia tak jaga. Sembahyang fardu tu dia tak jaga. Patutnya dia jaga sembahyang fardu 5 waktu tersebut, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh dan sebagainya. Tiba-tiba dia sibuk dengan nak jaga yang sunat, dia tertinggal dengan yang wajib. Dia tertinggal yang wajib. Yang sunat ni apa dia? Yang sunat pada diri kita ni. Yang sunat ni banyaklah. Yang amalan-amalan sedekah, infak dan sebagainya tadi. Tapi amalan yang wajib, yang kita patut kita buat dalam hidup kita ni, yang namakan dengan zakat. Alhamdulillah, di negara kita ni, Allah kurniakan pada negara kita ni, dia panggil ada pusat zakat setiap negeri-negeri. Ada jabatan zakat ataupun lembaga zakat setiap negeri-negeri ini sendiri. Di antara yang menggerakkan untuk keluarkan zakat ini, tempat yang kita nak keluarkan, nak sucikan harta benda kita ni, apa dia? Pusat zakat wilayah ini sendiri. PPZ ni di antara tempat yang tuan-tuan kita diajar supaya keluarkan zakat-zakat kita ni. Saya nak sebut kenapa kita kena keluarkan zakat pada diri kita ni. Jawabnya kerana kalau kita simpan harta benda kita ni, lalu menyebabkan dia tidak menjadi pahala, tetapi dia menjadikan dosa pada kita. Bahayanya dalam hidup kita, orang kita ni, dia tak perasan dia sedang buat dosa. Buat dosa apa dia? Kerana dia tak keluarkan zakat. Tetapi biar kita ni hidup dalam keadaan bersungguh-sungguh untuk kita membersihkan segala-gala pada diri kita ni. Bersih badan kita, bersih. Kalau tuan-tuan boleh mandi 5 kali sehari, 3 kali sehari kita. Orang tanya kenapa mandi 2-3 kali sehari? Dia jawab kerana nak bersih badan. Kalau ada orang kita berzikir, berselawat sampai 1000 kali, sampai 20,000 kali, 100,000 kali sehari. Kalau kita tanya kenapa demikian? Dia jawab kerana nak sucikan hati. Demikian juga dengan sucikan harta. Sucikan harta ni apa dia? Kamu pastikan harta kamu jangan dalam keadaan kotor. Kamu kena dapat tahu daripada sumber mana kamu dapat dan ke mana kamu akan belanjakan harta benda kamu. Antaranya kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yazalu qadamu abdin, di akhirat nanti tak akan tergerak telapak kaki anak cucu Adam ini hatta yus'alu an arba, sehingga ditanya tentang pada diri dia tentang 4 perkara. Di akhirat nanti, bila kita sampai di akhirat nanti, tak tergerak telapak kaki kita ni, duduk tegak di situ, tak bergerak. Sehingga bila? Sehingga ditanya tentang 4 perkara. 4 perkara ni apa dia? Yang pertama, dia akan tanya tentang
salah satu je, min aina tasabahu an malih, terhadap harta benda dia. Dari mana dia dapatkan harta benda dia? Kemudian wa fima anfaqah, dan ke mana kamu belanjakan harta benda kamu? Ni an umrihi fima afnah, wa an ditanya wa an syababihi fima ablah, tentang umur dia, ke mana kamu telah ke mana dia telah gunakan tentang umur dia, tentang waktu muda dia, ke mana dia habiskan. Yang tanya, satu lagi tanya an malih, terhadap harta benda kamu. Allah akan tanya harta benda kamu. Allah tanya dua perkara sebut dalam hadis Rasulullah sebut, min aina tasabahu, daripada mana kamu dapatkan harta benda kamu, wa fima anfaqah, dan ke mana kamu gunakan harta benda kamu. Orang yang simpan harta benda dia, bila dah simpan harta benda dia tersebut, tiba-tiba dia tak keluarkan zakat dia, lebih-lebih lagi masa dan peluang yang Allah bagi pada diri dia. Bila? Ramadan. Pada diri dia. Ramadan ni peluang dalam hidup kita. Kalau tak sempat juga Ramadan, sepanjang umur kita sebelum kita mati. Sebelum kita mati, bukan banyak pun yang kita kena keluarkan ini. Yang kita kena keluar tu sikit je. Daripada duit kita 10,000, nak keluar lebih kurang 2.5%. Daripada 10,000 tersebut, RM250. Kalau kita sebut bahasa yang mudahnya, sikit je kita kena keluarkan daripada 10,000 duit yang kita ada. Kita nak belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita tak boleh lakukan demikian. Maka di waktu itu memang kamu ni kena bersedia dengan balasan yang Allah sediakan pada seorang tersebut. Saya nak sebut beberapa hadis dan juga beberapa ayat Quranul Karim terhadap orang yang hidup dia tak nak gandakan pahala, tapi dia nak gandakan apa dia dalam hidup dia? Dosa-dosa. Antaranya ayat yang saya baca di awal-awal tadi dalam surah At-Taubah ayat yang ke-34 dan 35 ni, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, orang-orang yang dalam hidup dia menyusun, mengumpul harta benda dia daripada emas dan juga perak. Orang yang ada barang-barang harta benda yang banyak dalam hidup dia, daripada yang disebut dengan rezeki-rezeki yang banyak Allah bagi pada dia, wala yunfikuna fi sabilillah, tapi dia tak guna rezeki dia, emas, perak, harta benda yang ada pada dia di jalan Allah ini. Orang-orang yang demikian, dia tak keluarkan zakat, fabashshirhum, lalu Allah kata kabarkan gembira kepada mereka, kabar gembira untuk mereka. Kabar gembira untuk mereka ni apa dia? Bi'azabin alim, dengan azab yang amat pedih. Waktu mana kamu, di saat mana kamunya tak keluarkan zakat ini, ataupun kamu tak gunakan untuk di jalan Allah, fi sabilillah, rezeki yang Allah bagi pada kita ni untuk perut kita ke? Untuk rumah tangga kita ke? Tak. Allah suruh, bila kamu ada rezeki, kamu diajar supaya apa dia? Guna untuk di jalan Allah. Aku bagi pada kamu rezeki-rezeki yang ada pada diri kamu ni. Kamu nak makan banyak mana sangat? Kamu nak tidur berapa luas sangat katil kamu? Kamu nak gunakan dalam hidup kamu harta-harta dia berapa banyak pada diri kamu? Kamu nak berjalan ke mana? Kamu nak berjalan sangat dengan harta benda kamu? Benda-benda yang ada pada diri kamu ni, segala untuk diri kamu tu sikit je untuk diri kamu. Manakala untuk jalan Allah tu banyak. Kamu kena guna harta benda kamu untuk jalan Allah dalam hidup kamu. Bukan kamu simpan. Tapi bila kamu ni simpan, fabashshirhum, kabar gembira pada kamu. Apa dia? Bi'adzabin alim. Cara Allah mengejek. Azab aku ni pedih. Azab aku ni pedih, katanya Allah SWT. Waktu mana di akhirat nanti? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di akhirat nanti dipanaskan emas dan perak yang disimpan tadi. Duit-duit, harta benda yang ada dalam neraka Jahannam. Bila dihumban ke dalam neraka Jahannam kerana harta benda, tertariknya manusia ke dalam neraka ni ada 2-3 sebab yang tertarik. Saya sebut awal-awal tadi, kerana nyawa dia yang tak digunakan untuk syariat Allah, ataupun badan dia digunakan pada perkara maksiat pada Allah, ataupun harta benda dia yang menarik diri dia ni terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masuk dalam neraka Jahannam, fatuqwa biha jibahuhum, lalu diselar dengan diratakan, diambil yang disebut dengan apa dia? Diambilnya yang namakan dengan macam striker begitu,
digosok di dahi mereka tersebut. Digosok ni. Di dahi mereka ni. Saya ingat guru saya waktu mana dia ditanya kenapa digosok di dahi? Gosok di dahi ni. Kenapa tidak digosok di belakang ke, gosok di tengkuk ke, gosok di badan ke, di dada, tapi digosok di dahi. Fatukwa biha jibahuhum. Digosok di dahi mereka sebut. Lalu guru saya dalam tafsir dia kata, waktu mana belajar dahulu dia kata, kerana dahi ni kerap berkerut. Dahi kita ni bila sebut bab harta je berkerut terus dahi. Masing-masingnya kalau kita kata keluar zakat dia sebut demikian. Kalau kita kata biar kita harta benda kita ni kita ada bahagian untuk kita nak gunakan untuk agama, dia pun mula berkerut. Takkan saya disebut demikian. Kerut dahi ni, berkerut dahi di kalangan kita ni yang menyebabkan Allah gunakan fatukwa biha jibahuhum. Lalu Allah ambil striker tu ataupun besi diratakan di atas dahi mereka. Wa junubuhum, dan juga di belakang-belakang mereka. Punggung-punggung mereka tersebut. Wa junubuhum, di belakang mereka. Kenapa? Kerana ramai orang kita kalau cerita bab harta benda, dia paling punggung. Dia paling punggung terus. Tak nak dengar yang disebut dengan ajaran agama ini. Dia kata kalau bab duit nombor satu disebut. Islam ni seolah-olah semua benda nak kena guna duit. Sikit je 1/40 je daripada harta benda kamu. 1/40 ni pun orang kita ni dalam keadaan yang begitu pun mereka ni masih lagi sibuk nak jaga yang disebut dengan harta benda mereka tersebut. Kemudian dikatakan pada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum. Lalu dikatakan pada mereka, inilah barang-barang yang kamu simpan waktu mana kamu hidup atas dunia dahulu. Li anfusikum, untuk diri kamu juga kan. Segala benda yang ada yang dalam hidup kamu ni kan, kamu buat satu benda tersebut. Hadza ma kanastum. Ni semua ni daripada apa dia? Daripada apa yang kamu telah simpan dan kamu gudangkan sewaktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Fadhuku ma kuntum taknizun. Rasalah kamu terhadap apa yang telah kamu simpankan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Biasanya Allah bila dia guna dalam bab yang amalan kita ni, Allah sebut fadhuku bima kuntum taksibun. Rasalah terhadap apa yang telah kamu lakukan di atas dunia. Tapi ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut fadhuku ma kuntum taknizun. Lalu kamu rasalah terhadap apa yang kamu simpan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Yang kamu gedung-gedungkan di atas dunia dahulu, itu satu balasan pada diri kamu pada saat yang sebegini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang harta ni, nak suruh kita ni, hidup kita ni, pastikan harta kita ni jangan kita melampau-lampau, jangan dalam bab masalah harta ni kita diminta supaya berhati-hati terhadap harta-harta kita ni. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Jangan kamu sangka dengan kebaikan pada kamu, bima atahumullah, kamu simpan, kamu bakhil terhadap apa yang telah diberi oleh Allah pada kamu, ya huwa khairul lahu, itu terbaik untuk kamu. Bila kamu ada dalam hidup kamu ni rezeki kamu terhadap harta benda kamu tu, kamu simpan, buat bergedung-gedung harta benda kamu tersebut, yang terbaik untuk kamu. Bal huwa syarrul lakum, bal huwa syarrul lahum, bahkan ia merupakan satu keburukan dalam hidup kamu. Jangan kamu ingat kamu jadi bakhil tu, kamu jadi kedekut tu, katanya Allah satu kebaikan pada kamu. Tak. Bila kamu dalam keadaan begitu, itu satu keburukan pada kamu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Lalu kebakhilan kamu itu akan dikalung di tengkuk kamu. Harta benda kamu tu yang kamu berebut-rebut, kamu simpan dan dalam hidup kamu sebab sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di akhirat nanti akan dililit di tengkuk badan kamu ini sendiri dengan apa dia? Harta benda kamu tu di tengkuk kamu. Orang pun nampak, oh ni yang dia kedekut dahulu ni. Ni yang dia simpan dahulu ni, yang sampai dia tak keluarkan zakat dalam hidup dia, sampai dia tak guna manfaat tadi untuk manfaat orang lain pula dalam hidup dia. Harta benda dia tu disimpan untuk diri dia. Di akhirat nanti
sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dikalungkan di tengkuk dia menjadi harta benda dia tertempik-tempik di tubuh badan dia ini sendiri dengan harta-harta tersebut. Demikian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut awwalu salasatin yadkhuluna an-nar. Rasulullah kata ada 3 kelompok yang paling awal masuk neraka Allah. Ada 3 kelompok manusia yang akan dihumban awal-awal lagi dalam neraka Allah. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Amirul Musallit. Yang pertama pemimpin yang zalim. Pemimpin yang kejam, yang khianat pada rakyat. Jadi pemimpin tapi dia buat khianat pada rakyat. Ni kumpulan yang pertama yang akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wazu sarwatin min malin la yuaddi haqq Allah Taala min mali. Yang kedua, orang yang dia ada harta benda. Dia ada harta benda, tapi harta kekayaan dia tu dia tak keluarkan zakat daripada harta kekayaan yang dimiliki. Orang kita ni ramai yang ada harta kekayaan. Orang yang gaji dia sampai lebih kurang 10,000 sebulan. Gaji dia sampai beribu-ribu sebulan, tapi tak keluar zakat. Tak ada potongan zakat untuk dia. Ni ramai di kalangan kita jadi demikian. Padahal dia ni rezeki dia dah ada dah. Kenapa dia tak boleh keluarkan zakat? Gaji yang ada pada dia tu gaji bulanan yang patutnya ada pada diri dia. Tapi dia tak keluarkan zakat. Patutnya dia keluarkan zakat daripada apa dia? Daripada gaji-gaji dia tersebut. Gaji pendapatan bulanan. Manakala patutnya pada diri kita keluar ni bahagian. Kadang-kadang berlebih dah. Orang yang gaji 10,000. Ramai orang kita gaji 10,000 tak keluar zakat. Tak keluar, payah nak keluar zakat. Orang yang Allah bagi pada diri dia rezeki-rezeki yang banyak dalam hidup dia. Gaji dia berlebih-lebih dalam hidup dia. Tak keluarkan zakat dalam hidup dia. Orang-orang yang demikian ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la yuaddi haqqallahu taala min mali. Dia tak keluarkan zakat daripada dia tersebut, maka dalam keadaan demikian orang ni di antara orang yang terawal dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kumpulan yang kedua disebut demikian. Yang ketiga siapa dia? Wa faqirun fakhur. Wa faqirun fakhur. Orang yang fakir tapi sombong. Orang yang dia susah hidup dia dalam keadaan yang dia ni fakir, miskin, tapi fakhur, sombong dengan kemiskinan dia. Belagak. Dahlah susah tapi dia sengaja menyusahkan orang. Sombong dia. Dia bangga dengan kemiskinan dia. Ini pun ada juga. Kadang-kadang pusat zakat dah bagi dah bantuan pada dia. Tiba-tiba dia tunjuk lagi pada orang. Yang disebut dengan apa dia? Ditunjuk lagi. Dia ni macam seolah-olah pusat zakat tak bagi pun bantuan untuk dia. Pun ada juga demikian. Orang ni Allah jadikan yang kaya dia penyimpan harta. Yang miskin menjadi sombong dengan miskin dia. Dia nak tunjuk. Tengok orang kaya macam mana pun, aku ni susah ni, dia tak tolong. Ni kadang-kadang jadi demikian. Yang menyebabkan padahal orang kaya ni dah tolong dah dia. Kadang-kadang orang dah bagi dah sumbangan untuk dia, tapi kesombongan dia. Rasulullah kata 3 kelompok ni awal-awal masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ni dalam gambaran pada diri kitanya, waktu mana kita dalam keadaan sedemikian rupa, Allah jadikan ini balasan pada diri seorang bila dia dalam keadaan yang dianya kedekut terhadap harta benda yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada mereka tersebut. Dalam sabda yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada sahabat-sahabat 5 macam kerana 5 sebab. Sahabat tanya, apa 5 perkara kerana 5 perkara tu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ma naqadda qaumal ahdi illa salatallahu alaihim aduwwahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak ada satu kaum yang akan menolak perjanjian yang sudah disepakati, melainkan Allah akan menjadikan menguasa ke atas mereka musuh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ma naqadda qaumul ahd. Mana-mana orang yang dia tak boleh sepakat satu kaum itu. Mana-mana kaum itu berpecah belah, kecuali Allah jadikan musuh dia akan menguasai ke atas diri dia. Itu yang pertama.
wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasya fihimul faqr. Mana-mana satu kaum yang akan, tidak ada satu kaum yang akan menghukum dengan satu hukuman selain apa yang diturunkan oleh Allah ke atas mereka, yakni berdasar pada Al-Quran dan sunnah Nabi, melainkan Allah akan timpakan ke atas mereka bahaya kefakiran dan kemiskinan. Mana-mana kita duduk dalam negara tu tak nak laksanakan perintah Al-Quran dan hadis Rasulullah, negara itu akan jatuh miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa ma zaharat fihimul fahishah illa fasya fihimul maut. Tak ada satu kaum yang membiarkan di kalangan mereka perzinaan dan kejahatan di kalangan mereka, kecuali Allah akan timpakan pada mereka penyakit-penyakit wabak sehingga mendatangkan yang disebut dengan kematian-kematian yang dahsyat. Tuan-tuan boleh tengok sekarang kan, mana-mana kaum yang berleluasa dengan maksiat, benda yang akan tertimpa pada diri dia dengan apa dia? Kematian yang amat dahsyat yang Allah jadikan. COVID-19, Allah jadikan AIDS, Allah jadikan penyakit yang mati ini dalam keadaan yang dahsyat di kalangan mereka tersebut. Kerana apa dia? Kejahatan yang banyak di kalangan mereka tersebut. Wala tafaqul mikyal wal mizan illa munisab nabat wa ukhidhu bisanin. Disebut demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak ada satu kaum yang suka menipu dalam timbangan. Mana-mana kaum yang suka menipu dalam timbangan ataupun dalam takaran yang ditimbang ini, melainkan terhalang pada mereka semua tumbuh-tumbuhan, yakni yang akan datang kemarau yang membunuh semua yang tumbuh hingga merebaknya kelaparan di kalangan mereka ini. Kemudian yang akhir sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wala mana'uz zakah illa hubisa anhumul qatr. Dan mana-mana orang yang tak keluarkan zakat, Allah akan halang daripada turun hujan yang membasahi bumi, menjadi kerahmatan di kalangan mereka tersebut. Tuan-tuan, alhamdulillah Allah kurniakan pada kita ni peluang untuk kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Saya bercakap sedikit ni nak cerita tentang mengenai bagaimana keadaan yang kita perlu lalui dan perlu kita hadapi suasana kita ini. Dan saya nak minta sangat kepada mereka-mereka yang dengar ataupun yang tak dengar ni, tolong bagi tahu kepada mereka, tolong keluarkan zakat. Kerana dengan zakat yang telah yang kita telah keluarkan ini, saya dipahamkan oleh pegawai pusat zakat wilayah sendiri telah membelanjakan hampir 34 juta untuk COVID-19 ini saja, membantu fakir miskin, dan lebih kurang 30,000 lebih yang diberi tiap-tiap bulan di kalangan asnaf ini. 30,000 lebih yang diberi setiap bulan sebanyak RM500. Lebih kurang dibelanjakan sebanyak 17 juta pusat zakat wilayah yang telah membelanjakan, yang telah dikeluarkan duit-duit zakat ini. Tapi sayang, masih ramai lagi di kalangan orang kita yang ada gaji, yang dia bergaji rezeki yang banyak di sisi Allah, tapi dia tak keluarkan zakat-zakat dia ini, ataupun dia tak buat sumbangan zakat bulanan di kalangan mereka sebut, potongan gaji di kalangan zakat yang patut dilakukan. Tuan-tuan boleh berhubung direct dengan pusat zakat wilayah. Tuan-tuan boleh tengok dalam laman web dan sebagainya, ataupun tuan-tuan boleh tanya beberapa soalan dalam tentang zakat ini sendiri. Dan inilah masa yang paling sesuai bila kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, untuk kita sama-sama menggandakan pahala kita, membanyakkan lagi ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan untuk diri kita, supaya kita tak terluput peluang yang Allah kurniakan pada kita ini sendiri. Jadi saya rasa sekadar inilah dalam perbincangan kita sekejap ini. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan, tuan-tuan boleh direct tanya sekarang. InsyaAllah pegawai pusat zakat akan jawab terus pada tuan-tuan. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan jawab sikit pertanyaan sebelum kita baca doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dengan pertemuan kita ni. Silakan, saya akan jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nak ditanya oleh sahabat-sahabat dalam Facebook, dalam YouTube dan juga dalam Instagram ini. Dan insyaAllah kita akan dapat manfaat bersama insyaAllah. Tuan-tuan, tengah hari ini rancangan kita ini ditaja oleh Pusat Pungutan Zakat Wilayah PPZ ini. Dan pagi tengah hari ini saya bercakap dalam bab inilah, untuk menggandakan pahala pada diri kita insyaAllah. Terima kasihlah di atas Pusat Pungutan Zakat Wilayah
yang bersungguh-sungguh dalam menyusun program-program sebegini. Saya nak jawab sikit pertanyaan, admin boleh cek balik terhadap pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang tanya di kalangan kita. Silakan. Naiza Ismail tanya, Ustaz, apa hukum pergi naik haji tapi bila sampai sana tidak mengerjakan solat fardu 5 sebab malas, Ustaz? Sia-sia lah amalan dia kalau kita buat demikian. Padahal kita pergi menunaikan haji itu satu tanggungjawab kita, rukun terhadap rukun-rukun Islam. Tiba-tiba bila kita pergi sampai di sana, tiba-tiba kita tak tunaikan sembahyang fardu. Pelik juga orang kita. Peluang dah pada diri kitanya dekat dengan Allah. Tiba-tiba kita dekat dengan Allah. Ada lagi orang kita bila dia pergi sana, tiba-tiba datang penyakit malas. Penyakit malas pada diri dia dan dia layan penyakit malas tersebut. Yang ni satu kerugian pada mereka tersebut. Rugilah orang demikian. Kemudian bukan rugi saja, bahkan menambahkan lagi dosa pada mereka. Kemudian Rus Mizi tanya, Ustaz, untuk zakat, bolehkah kita zakatkan pendapatan ataupun perniagaan kita, lakukan dengan memberi zakat ke pondok-pondok ataupun pusat pengajian Islam? Dia dalam tempat yang kita berada ni, perhatian sekalian, dia ada ulil amri ataupun pemimpin, dia antik pusat pungutan zakat untuk nak agih-agihkan balik. Dia ada dua pilihan pada diri kita. Yang pertama, kita bagi pada pusat zakat itu. Pusat zakat akan agihkan balik, bagikan balik pada pondok-pondok, dan kita bagi tahu pada pusat zakat, saya nak bagi duit ni, duit zakat saya nak bagi supaya disampaikan balik kepada pondok-pondok yang saya maksudkan ini, yang memerlukan bantuan-bantuan. Pusat zakat dia akan hantar wakil dia, dan dia akan di waktu tersebut dia akan nilai balik. Itu yang pertama. Itu yang terbaik. Tuan-tuan bagi pada pusat zakat, bagi dahulu. Yang pertama. Yang kedua, pada diri kitanya, kita tahu dan kita terlibat dekat, dipanggil demikian, kita bagi direct pun boleh juga. Dalam Islam tak jadi masalah. Kita niat, ya Allah, aku keluarkan zakat ini. Cuma bila kita bagi pada pusat zakat ni, dia lebih tersusun lah. Dia akan agih cara mengikut asnaf-asnaf yang sepatutnya demikian. Kemudian ada lagi pertanyaan. Tuan-tuan boleh tanya soalan. Saya bekerja di Selangor, boleh ke zakat fitrah saya di pusat zakat wilayah? Boleh tak, jangan salah. Sebenarnya yang terbaiknya kita keluarkan zakat di mana kita berada. Di mana kita berada, di situ kita keluarkan zakat. Kerana kita makan dengan makanan-makanan yang dalam hidup kita ni, kita makan di kawasan tersebut. Lalu dalam keadaan demikian, kita keluarkan zakat di kawasan demikian. Ada yang tanya lagi. Salam Ustaz, bolehkah saya bayar zakat dulu sebelum kelahiran bayi saya? Baby lahir pada bulan 6. Di bulan 5 tanpa bulan 6. Itu tak panggil zakat, tapi dia panggil sedekah. Sedekah boleh, tak ada masalah. Memudahkan lagi zuriat ni keluar dan menjadikan anak ni, mudah-mudahan anak ni menjadi anak-anak yang soleh. Hasil daripada ibu dan ayah yang soleh itu sendiri, insya-Allah. Boleh qada solat yang ditinggalkan macam mana nak qada solat subuh dan asar? Sekarang juga bangun semayang 2 rakaat. Semayang pada kita ni. Semayang qada subuh yang kita ingat yang kita tinggal, kemudian asar pun sama juga. Kita qada terus. Di waktu mana kita perasan kita tertinggal je, maka kita solat terus. Zulaikha Zulkifli tanya, Ustaz, andai tahun-tahun sebelum kita tak pernah bayar zakat, apakah pada zakat ini kena perlu gandakan zakat untuk cover zakat yang lepas? Dia kena qada. Dia tidak berganda tapi kena qada, kena gantikan balik. Berapa lama yang telah kita tinggalkan zakat tadi? Berapa banyak yang kita telah tinggalkan? Maka bayarlah sebanyak mana yang kita telah tinggal tadi. Dipanggil zakat qada. Berapa tahun dah kita tinggal? Maka kita bayar sebanyak mana yang pernah kita tinggalkan itu, sebelum daripada kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah tajawab Wafi tanya, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah bayar zakat secara online? Mohon pencerahan. Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh terus ke pusat zakat wilayah tu, dia bayaran secara online. Cara online je. Sekarang ni kita niat, bila kita bayar tu, kita nak tekan klik tu, kita niat sengaja aku keluarkan zakat
ini zakat aku dalam tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tekan je, button sebut masuk. Masuk tu kita kena ingat terus. Masuk ke akhirat terus. Jangan kita ingat masuk pada pusat zakat. Jangan kita ingat masuk dalam tabung tu. Tidak. Tapi masuk ke akhirat terus. Bila kita masukkan duit tersebut dalam akaun yang kita keluarkan zakat tadi, kita niat sengaja aku keluarkan zakat ini kerana Allah Ta'ala. Tekan tu, button tu, sampai ke akhirat terus. Nampak terus pada diri kita di akhirat nanti kita berjumpa balik terhadap apa yang kita lakukan ini. Ada lagi pertanyaan. Umur berapa boleh bayar zakat, Ustaz? Umur berapa boleh bayar zakat? Dia bukan kira umur. Dia kira rezeki kita banyak mana. Cukup nisab ke tak cukup nisab? Cukup kadar dia ke tidak? Kalau kita ni dalam hidup kita ni umur kita 60 tahun tapi tak cukup nisab, tak perlu keluar zakat. Tapi kalau kita ni cukup nisab, cukup haul. Cukup nisab ni maknanya sukatan. Kemudian cukup bilangan yang ada, haul dipanggil demikian. Maka keluarkanlah zakat di waktu mana harta kita ni dah melimpah ruah. Bila harta kita melimpah ruah, tak banyak pun, 2.5% je. Orang kita ni gaji dia sampai 6,000, 7,000 sebulan. 5,000, 6,000, 7,000 sebulan tu dia dah bahagian-bahagian untuk kita keluarkan zakat. Assalamualaikum Ustaz, adakah pengeluaran KLBSP, contoh bayaran deposit 10%, rumah kena zakat? Kita bayar duit pengeluaran duit KLBSP, dia tak terus keluar zakat pada diri kita kecuali dia cukup nisab dan cukup haul. Cukup haul dia panggil. Bila kitanya keluarkan zakat, keluar duit KLBSP tu cukup nisab, cukup lebih daripada kadar yang perlu kita keluar zakat ini, maka kena keluar zakat pada diri kita demikian. Nak keluar terus waktu itu ataupun nak menggenapkan terus tahun pun boleh, dua-dua boleh pada diri kita demikian. Ada lagi tanya, Umar Azizi tanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara untuk kita memiliki sifat pemurah? Bagaimana juga cara untuk kita melatih, mendidik diri kita agar kita istiqamah dan bersedia untuk berzakat? Dan bagaimana cara untuk kita menyucikan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah ini sendiri? Panjang pertanyaan. Cukup yang ni je buat satu camah dipanggil pada diri kita. Sebenarnya saya nak sebut, macam mana kita nak suruh kita ni jadi nak keluarkan zakat? Kita kena nampak akhirat. Jangan kita nampak dunia. Dalam hidup kita ni, kalau kita nampak akhirat, kita tak sanggup nak simpan harta benda kita ni. Bahaya kalau kita simpan. Saya nak sebut macam orang yang handbag dia banyak, misal contoh. Dia simpan handbag dia banyak. Handbag dia tu berjenama. Harga dia mahal-mahal, misal contoh. Kena keluar zakat tak? Ya, kena keluar zakat. Kena keluar zakat. Dia simpan sebut. Barang tu bernilai kan? Barang tu bernilai. Kemudian apa lagi? Orang yang dia simpan koleksi, banyak kan koleksi tertentu. Yang jenis peminat jam, dia simpan jam banyak-banyak. Kena keluar zakat tak? Kena keluar zakat. Kena keluar zakat pada diri dia. Dia jam dia tu banyak je koleksi dia. Lalu kalau dia tak simpan, di akhirat nanti fatuqwa jibahuhum wa junubuhum. Di akhirat nanti dia akan diratakan dahi dia tu dan punggung dia tu dengan besi yang panas membebankan pada dia di akhirat. Bila kita nampak hidup kita di akhirat, lalu kehidupan untuk di akhirat, maka kita mesti jadi orang bijak. Jangan kita simpan untuk dunia, jangan. Tapi simpan untuk akhirat ni menjadi keutamaan dalam kehidupan kita seharian. Ini keutamaan pada diri kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Saya nak simpulkan bahawa apa yang kita bincang pada hari ini, biar kita ni berpahala dalam bulan Ramadan ni biar banyak. Orang tanya, kenapa pahala biar banyak Ustaz? Supaya kita senang untuk dapat masuk dalam syurga Allah dan kita dekat dengan keradaan Allah. Lalu ada orang tanya lagi, tidakkah kita masuk syurga bukan dengan pahala, tapi kita masuk dengan rahmat Allah? Ya, rahmat Allah itu akan datang bila pahala kita banyak. Tapi kalau pahala kita tak ada, nak dapat rahmat Allah macam mana? Pada diri kita demikian. Dalam hidup kita ni, kita diajar supaya gandakan pahala. Biar banyak pahala. Antara pahala yang boleh kita dapat daripada harta kita. Daripada harta kita. Bijak dia panggil. Bijak dalam menguruskan harta sehingga kan kita berpahala. Dahlah harta kita ni kita boleh guna untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam masa yang sama juga
dia akan menambahkan lagi rezeki-rezeki kita di atas dunia. Tak akan miskin orang keluarkan sedekah dan tak akan miskin orang keluarkan zakat. Tak akan miskin. Tuan-tuan impak, tuan-tuan belanja di jalan Allah, Allah tak akan miskinkan dalam hidup kita dalam keadaan demikian. Maknanya daripada di kita ni, atas dunia ni, biar kita sibuk membanyakkan pahala. Membanyakkan pahala. Jangan kita sibuk membanyakkan dosa. Hidup kita ni, celik je mata, dua benda ni kita buat. Sama ada kita menambahkan pahala ataupun kita menambahkan dosa. Dalam hidup ni, Islam ajar, kamu mesti reduce, kurangkan pada kamu dosa. Ataupun kamu biar kosong, terhadap dosa ni kosong. Tapi yang kamu kena banyak ialah pahala-pahala dalam hidup kamu ni, biar berterusan pada diri kamu. Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan sahabat dalam YouTube, dalam Instagram dan juga dalam kalau tuan-tuan nak tahu tentang zakat ni, tuan-tuan boleh terus ke laman web zakat tersebut. Tuan-tuan boleh tengok di laman web zakat wilayah ni, zakat.com.my tersebut. Tuan-tuan boleh pergi ke zakat.com.my. Tuan-tuan tanya soalan kat situ, dia akan jawab. Pegawai pusat zakat ni akan jawab, insya-Allah. Tuan-tuan akan dapat kebaikan berterusan. Ada yang sebut dia kerja di luar negara, kemudian dia nak keluarkan zakat dan sebagainya. Sama juga, boleh, tak ada masalah. Dia duduk berada luar negara, dia boleh hubungi zakat.com.my ini. Kemudian tuan-tuan boleh terus ke pusat zakat ini. Tuan-tuan boleh tanya soalan-soalan berkaitan dengan zakat, insya-Allah. Mereka-mereka yang berautoriti akan jawab lebih baik daripada apa yang saya jawab ini sendiri, insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Terima kasih di atas pusat zakat wilayah yang sudi menaja program kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kebaikan berterusan dalam hidup kita. Tuan-tuan, jangan lupa juga tuan-tuan ambil kesempatan ini untuk tuan-tuan ke laman web kami, saya sendiri di matanbis.com, insya-Allah. Di matanbis.com, tuan-tuan tengok ada beberapa produk-produk yang telah kita keluarkan. Produk-produk ini untuk membangunkan ma'atafi saya yang sedang saya bangunkan di Shah Alam ini. Kemudian saya bangunkan di Pulau Langkawi, saya bangunkan juga di Kelantan dan juga di beberapa buah negeri yang lain. Tuan-tuan pakak-pakak manfaatkan masa-masa kita berada dalam bulan Ramadan begini, biar pahala kita berpanjangan pada diri kita. Mari kita tangguhkan dengan bacaan doa kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap rezeki yang kamu kurniakan pada kami ini, ya Allah, menjadi bersih dengan zakat dan sedekah kami, ya Allah. Kamu kurniakanlah kebaikan yang terusan dalam hidup kami, ya Allah. Jadikanlah segala rezeki-rezeki kami ini menjadikan ketenangan saat mana kami berada di kuburan nanti, ya Allah. Menjadikan kelapangan kubur kami, ya Allah. Menjadikan istana-istana yang indah di dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, agar diberi kesedaran berterusan, dijauhkan kami daripada sifat bakhil yang berada dalam diri kami ini, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini, ya Allah, Ramadan yang menyucikan segala harta benda kami, menyucikan segala dosa-dosa badan kami, dosa-dosa nyawa kami, ya Allah, yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Berkatilah amalan-amalan salih kami ini, ya Allah. Masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang paling hampir dengan kamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.